pengenalan. Yang pertama saya akan menjelaskan tajuk kita ialah keruntuhan moral dan etika yang membagikan penipuan jenayah cyber dalam kalangan masyarakat. Tema kami berkaitan dengan teknologi cyber. Maksud teknologi ialah satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu tarifan. Bagi teknologi, tarifan pertama ialah pembangunan dan penggunaan alat dan mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Tarifan kedua ialah digunakan dalam bidang ekonomi yang menunjukkan teknologi dilihat sebagai tahap pengetahuan. Dan tarifan yang ketiga ialah aplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan dan menyelesaikan masalah, terutamanya digunakan di sekolah. Maksud bagi cyber ialah merujuk kepada segala yang berkaitan dengan dunia maya atau internet. Contohnya, teknologi sistem aktiviti yang terlibat dalam komunikasi, perhubungan dan pertukaran data melalui rangkaian komputer dan internet. Bagi moral dan etika, moral bermaksud ajaran atau pegangan tentang buruk baik suatu perbuatan, sikap atau cara berkelakuan yang berasaskan atau yang diukur dari segi baik buruk suatu akhlak. Bagi etika pula, etika bermaksud salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Saya akan menerus kepada keruntuhan moral, iaitu orang yang menyalahgunakan tenaga ilmu pengetahuan dan kemahiran yang ada padanya dan perbuatannya dianggap memudarat dirinya atau pihak lain. Contohnya, jenayah cyber ialah penipuan dalam talian yang dapat menjejaskan imej negara sendiri. Yang seterusnya ialah jenis-jenis penipuan cyber. Contohnya ialah penipuan cinta, penipuan macau. Penipuan macau ialah pemanggil menyamar sebagai pegawai polis atau pegawai lembaga hasil dalam negeri untuk membuat panggilan. Selain itu ialah penipuan kerja separuh masa, penipuan pinjaman dalam talian, penipuan kiriman. Penipuan cyber bermaksud jenayah yang menggunakan rangkaian komputer atau peranti perkakasan untuk mengganggu mangsa-mangsa. Isu utama ialah penipuan dalam talian keselamatan data, serangan ransomware, penggodaman dan serangan terhadap sistem. Ini ialah graf yang tentang kes penipuan sering berlaku di Malaysia dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Pada tahun 2012, iaitu kes berlaku sebanyak 4,001 dan tahun seterusnya ialah 4,485 dan pada tahun 2014 iaitu kes sebanyak 4,477 dan kes yang berlaku pada 2015 iaitu sebanyak 3,257 dan tahun seterusnya iaitu 2016 kes sebanyak 3,921 dan pada tahun terakhir iaitu 2017 kes sebanyak 296. Terima kasih. Faktor berlakunya penipuan jenayah cyber yang boleh dikaitkan dengan nilai bertanggungjawab. Bertanggungjawab dalam penggunaan teknologi dan interaksi digital adalah nilai moral yang mendorong individu untuk memahami dan mengendalikan dampak dari tindakan mereka di dunia maya.
Penipuan jenayah cyber sering kali melibatkan ketidakbertanggungjawaban dalam menggunakan teknologi untuk merugikan orang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan sikap bertanggung jawab yang dikaitkan dengan faktor berlakunya penipuan jenayah cyber. Sikap bertanggung jawab akan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Walau bagaimanapun, kebanyakan pengguna tidak bersikap bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan rangkaian atas talian. Implikasi negatif daripada penipuan jenayah cyber, kita dapat nilai kesederaan. Nilai kesederaan adalah tentang risiko penipuan jenayah cyber adalah penting. Individu dan organisasi perlu menyedari tugas mereka untuk melindungi maklumat diri dan pelanggan. Sikap integriti. Sikap ini penting untuk menjaga integriti dalam pengurusan maklumat dan menjauhi tindakan penipuan. Syarikat dan individu perlu memberikan keutamaan kepada kepercayaan pengguna. Sekian, terima kasih. Nama saya adalah William Ong Cheng Wei dan nombor mesyik saya adalah 076925. Pada bahagian saya ingin menerangkan pada bahagian refleksi yang menyatakan peranan belajar. Menurut Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof, pada 2023, usaha jalinan bekerjasama rentas agensi akan terus dipergiat dan dalam membanteras jenayah penipuan cyber yang membangkitkan kerugian mangsa mencegah sehingga jutaan ringgit. Oleh itu, sebagai seorang pelajar, kita mempunyai tanggungjawab dalam membantu dan bekerjasama dengan kerajaan untuk menjayakan program-program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Dengan ini, program-program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan dapat diketahui dan diambil perhatian oleh masyarakat ramai. Salam sejahtera kepada pensyarah dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Jin Chong Yong, nombor matriks 077576. So, pada globalisasi ini, penggunaan internet telah pun menjadi kebiasaan dalam harian kita. So, tidak dinafikan bahawa terdapat orang yang menyalahgunakan sosial media untuk mempaparkan iklan yang melibatkan penipuan duit seperti iklan perjudian dan iklan money game. Dan gambar yang ditunjukkan adalah salah suatu iklan penipuan. Dan menurut kepada Fahmi Fadzli, iaitu Menteri Komunikasi kita, pada tahun 2023, jumlah seramai 330 milion ringgit rakyat Malaysia telah ditipu melalui sosial media. Dan jumlah tersebut adalah peningkatan seramai 25% berbanding dengan tahun yang selepas, iaitu 2022. Sebagai seorang pelajar yang mengambil kursus dalam teknologi maklumat, kita mempunyai tanggungjawab sosial dalam meningkatkan kesedaran masyarakat dengan menganjurkan pelbagai program untuk memberikan maklumat tentang cara penipuan cyber yang terkini melalui sosial media. So, dalam hal ini, rakyat dapat menahui cara-cara penipuan cyber yang terkini dan tidak akan percaya atau tertipu oleh penipuan-penipuan tersebut. Contoh, kita boleh membuat poster online dan melibatkan diri dalam online campaign seperti hashtag jangan kena scam supaya dapat mencapaikan maklumat tersebut. Sekian, terima kasih. Jenayah cyber mempunyai kesan yang ketara terhadap individu, persetubuhan dan masyarakat secara keseluruhannya. Pihak berkuasa, pengguna internet, sektor awam dan swasta perlu bekerjasama untuk memerangi jenayah cyber. Untuk memerangi ancaman jenayah cyber yang semakin meningkat dalam dunia digital moden, penting untuk mempunyai kesedaran yang tinggi tentang risiko jenayah cyber, mengambil langkah keselamatan yang betul dan mempunyai penegakan undang-undang yang kukuh supaya dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Sekian, terima kasih.